Selamat Hari Kebangsaan dan selamat datang ke Buletin Khas Hari Kebangsaan Berita Mediacorp sempena ulang tahun negara kita yang ke-61. Saudara, lebih 2,600 peserta dan 36 artis baru saja selesai membuat persembahan di Stadium Negara sempena Perbarisan Hari Kebangsaan NDP. Kami kini lintas langsung bersama rakan penyampai Niti Farhana Abdul Hamid yang berada di luar Stadium Negara bagi perkembangan terkini dari sana. Silakan Niti Farhana. Terima kasih Nursha. Saudara, acara Perbarisan Hari Kebangsaan baru saja melabuhkan tirainya selepas sedekat saudara sambutannya kembali ke Stadium Negara. Saya kini berada di luar Stadium Negara di mana di belakang saya merupakan laluan masuk ke stesen MRT Stadium, iaitu stesen MRT yang paling dekat sekali dengan Stadium Negara. Kelihatan saudara, orang ramai sudah mula masuk ke stesen MRT Stadium untuk memulakan perjalanan pulang mereka. Ini kerana saudara, kebanyakan jalan raya di sekitar kawasan Stadium Negara ini sudah pun ditutup bagi memudahkan acara Perbarisan Hari Kebangsaan dan hanya akan dibuka pada jam 11 malam nanti. Oleh itu, MRT merupakan pengangkutan awam yang paling mudah diakses. Bukan saja untuk 42,000 penonton di Stadium Negara, tetapi juga ribuan lagi para pengunjung yang berada di sekitar kawasan Kalang Basin ini. Dan saudara, bagi mereka yang tidak mendapatkan tiket untuk masuk ke Stadium Negara, mereka di sini dapat melihat secara jelas antaranya acara terbang lalu bendera negara dan juga tembakan hormat kepresidenan yang dilepaskan dari kawasan Kalang Basin ini buat pertama kalinya. Dan pastinya saudara, acara kemuncaknya pastinya pertunjukan bunga api yang dilepaskan ataupun berlangsung sekitar jam 8.10 malam tadi. Dan saudara, awal dari itu para pengunjung di sini turut disajikan dengan pelbagai aktiviti, antaranya pameran interaktif mengenai ikrar negara, maskot-maskot NDP yang berada di sekitar kawasan ini. Orang ramai berpeluang bergambar dengan mereka dan juga pastinya persembahan nyanyian dan tarian di beberapa lokasi. Saya sempat bertemu dengan beberapa pengunjung di sini. Ayo kita dengarkan pandangan mereka tentang sambutan di sekitar kawasan ini. Sambutan di luar sedia ni amat meriah sekali. Saya tidak pernah lihat di daerah sini begitu ramai sangat orang. Alhamdulillah, semua menyambut sama-sama lah kegembiraan bersama Singapura. Bezanya tahun ni kat sini kira ada tempat untuk kita duduk lah kan. Kalau yang tahun-tahun lepas tu susah kita nak duduk. Pasal tak ada tempat. Saudara, antara aspek yang dititikberatkan bagi acara yang segah dan sebesar Perbarisan Hari Kebangsaan ini pastinya aspek keselamatan. Pihak polis telah memanfaatkan penggunaan AI untuk memantau tahap kesesakan di sekitar kawasan Kalang Basin ini. Dan saya sudah berada di sini sejak jam 2 petang lagi. Memang ramai orang saudara, tetapi keadaan cukup terkawal dengan ramainya pegawai keselamatan, pihak polis dan tentera bagi memastikan keselamatan para pengunjung di sini. Dan saudara, bagi para penonton yang menyaksikan Perbarisan Hari Kebangsaan di dalam Stadium Negara, mereka perlu melalui pemeriksaan keselamatan. Untuk butiran lanjut, kita bersama dengan wartawan Patricia Kamal Baharim. Meskipun pintu masuk NDP hanya dibuka pada 4.30 petang, ramai yang sudah hadir sejam lebih awal bagi mengelakkan kesesakan dan menikmati suasana sebelum perbarisan membuka tirainya. Inilah kawasan pemeriksaan keselamatan yang perlu dilalui setiap penonton. Walaupun warna tiket mereka berbeza, kesemua lebih 40,000 penonton melalui laluan pemeriksaan yang sama. Dan proses ini mengambil masa kurang 5 minit. Meskipun begitu ramai penonton, aliran masuk ke stadium kekal lancar dan teratur. Anggaran tak sampai even 2 minutes. What do they check? Check the whole body lah, the whole system. Kami sampai di sini pada pukul 3.30. Ya. Then kenapa anda datang awal? Sengaja untuk pastikan ianya tidak terlalu ramai lah dan supaya ianya lebih mudah untuk kami. Tidak terkelang kabut, ya. Sebab kita pandu kereta, so kita nak kena cari parking lot. So then lepas tu kita kena park jauh sikit daripada sini lah. So kita kena jalan ke sini lah. So we take our time ni, kita pun pergi makan dulu.
Saudara, sekian saja lintas langsung saya dari luar Stadium Negara sempena sambutan Hari Kebangsaan. Kita kembali ke studio bersama Nosha. Baiklah, terima kasih Niti Farhana. Saudara, satu lagi sejarah terpahat dalam lipatan kenangan rakyat Singapura dengan pelbagai elemen baru ditampilkan di NDP tahun ini. Ini dapat direalisasikan dengan NDP kembali diadakan di Stadium Negara yang juga dapat menghimpunkan sekitar 42,000 penonton. Jumlah itu kira-kira 15,000 lebih ramai berbanding di Padang. Untuk mencipta kenangan dan Lautan merah putih memenuhi Stadium Negara dengan 42,000 penonton menyaksikan kembalinya NDP ke gelanggang ikonik ini. Kali terakhir NDP diadakan di sini adalah pada 2016 dan sejak itu ia diadakan di Padang. Sambutan dimulakan dengan perjalanan bendera Singapura merentasi beberapa lokasi sebelum tiba di Stadium Negara. Ini disusuli dengan segmen perbarisan dan istiadat yang diketuai pakar Tentera 6 Caleb Chia. Baris, sedih, Chia. Perbarisan tahun ini mencatat penglibatan awam terbesar dalam lebih sedekad dengan lebih 1,200 peserta daripada pelbagai lapisan masyarakat. Buat julung-julung kalinya juga, perbarisan disertai kontingen daripada Majlis Sukan Orang Kurang Upaya Singapura SDSC mencerminkan usaha menjadikan sambutan NDP lebih inklusif. Sorakan gemuruh menyambut ketibaan Perdana Menteri Lawrence Wong dan Presiden Tharman Shanmugaratnam. Stadium kemudian bergema dengan nyanyian lagu kebangsaan yang diiringi terbang lalu bendera negara merentasi Kalang Basin buat pertama kalinya. Tidak seperti beberapa edisi NDP yang lalu di Padang, kali ini tiada segmen kegemaran ramai seperti aksi Red Lions dan perarakan kenderaan tentera mahupun pertunjukan udara. Actually looking forward to the mascot coming out because I see all over TikTok ada the big mascot and very cute. Yeah. Saya menantikan efek akan ada pada di stage hari ini lah. 10 tahun yang lepas, saya di sini dengan isteri saya, tapi sekarang saya dengan anak-anak saya pula 10 tahun kemudian. Jadi memang rasa excited, seronok dapat tunjuk pengalaman yang sama bersama-sama anak saya. Saudara, berbeza dengan sambutan tahun-tahun sebelumnya di Padang, NDP kali ini kembali ke Stadium Negara dan ruang ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk memberikan pengalaman yang lebih dinamik buat penonton. Daripada penggunaan 300 drone, persembahan aerial hingga kesan pencahayaan dan bunga api, setiap elemen direka untuk menghidupkan suasana di dalam stadium. Malah kemudahan dan ruang Stadium Negara turut dimanfaatkan sepenuhnya bagi menjadikan sambutan tahun ini lebih meriah dan interaktif. Dengan lokasi yang berbeza dan berbumbung, ia tampil dengan beberapa kelainan menjangkau kebiasaan sejajar dengan tema tahun ini, Majulah Singapura terbang lebih tinggi. Lebih-lebih lagi dalam segmen persembahan. Tanah, air laut selat. Antara yang mencuri perhatian ramai adalah penggunaan seni visual memukau dalam persembahan budaya orang pulau dan evolusi televisyen Singapura. Ia antara 6 babak persembahan NDP kali ini yang dijayakan lebih 2,600 peserta membawa penonton merentasi pelbagai wajah dan kisah Singapura. Ia termasuk individu-individu yang banyak menyumbang kepada pelbagai aspek dan kemajuan negara. Segmen terakhir pula menyatukan peserta, atlet dan penonton dalam nyanyian lagu-lagu ikonik Hari Kebangsaan diiringi pertunjukan bunga api. Pakar Tembikar Tersohor Singapura, Dr. Iskandar Jalil dan pengerusi bersama RRG Ustaz Muhammad Hasbi Hassan dijulang dengan anugerah Hari Kebangsaan yang kedua tertinggi tahun ini. Kami surut sumbangan mereka kepada negara sekembali buletin khas Hari Kebangsaan selepas ini.
Selamat bertemu kembali dalam Buletin Khas Hari Kebangsaan. Pakar Tembikar Tersuara Singapura Dr. Iskandar Jalil dan tokoh agama Ustaz Muhammad Hasbi Hassan menjadi antara penerima tertinggi Anugerah Hari Kebangsaan 2026. Mereka dianugerahkan darjah utama Bakti Cemerlang, pengiktirafan kedua tertinggi atas sumbangan mereka kepada negara dalam bidang masing-masing. Secara keseluruhan, lebih 7,400 individu diiktiraf dengan pengiktirafan tertinggi diberikan kepada Hakim Besar Sundaresh Menon dan mantan pengerusi Majlis Penasihat Presiden Eddie Teo Chan Sing. Sepanjang lebih 6 dekad, tokoh tembikar terkenal Singapura Dr. Iskandar Jalil sudah banyak berbakti kepada dunia seni tembikar. Atas jasanya itu, beliau yang lebih mesra dipanggil Cikgu Iskandar, kini pula diiktiraf dengan anugerah kedua tertinggi darjah utama Bakti Cemerlang. Sebelum ini, beliau juga dijulang dengan pingat budaya, pingat bakti masyarakat dan darjah matahari terbit dari Maharaja Jepun. Meski sudah diiktiraf dengan pelbagai anugerah, ia bagaimanapun tidak setanding dengan kepuasan meraih pengganti untuk meneruskan legasinya. Saya dah singkat dah umur kan. Saya dah pilih 5-6 orang. Itu terpulang pada dia lah. Tapi dia orang tahu siapa yang bagus. Macam buat kuih, muih, repair motosikal semua kan ya. Awak tengok, dia ni merupakan kan bagus. Ini jangan rosak motor awak. Sedih, umur tua macam ini saya fikirkan pengganti saya tak ada, sedih. Tapi ada sekarang 5-6 orang. Sumbangannya terhadap seni seramik tidak terhad kepada karya yang dihasilkan. Sepanjang kerjayanya, beliau turut memberi tumpuan besar kepada pendidikan dan pembangunan generasi pelapis. Apabila ditanya jika ada pesanan untuk generasi muda yang mahu mengikuti jejaknya, ini katanya secara ringkas. Understand your material tanah liatnya. Understand yourself. Tahu tangan awak. Mana yang kuat, mana yang bagus. Selain Dr. Iskandar Jalil, Ustaz Muhammad Hasbi Hassan turut menerima anugerah darjah utama Bakti Cemerlang. Tokoh agama dan pemimpin masyarakat itu menerima pengiktirafan tersebut atas sumbangannya kepada masyarakat Islam dan negara. Sepanjang lebih 4 dekad, Ustaz Hasbi memainkan peranan penting dalam pendidikan agama, pembangunan institusi Islam serta usaha menangani fahaman pelampau. Beliau menyertai kepimpinan Pergas pada 1986 sebelum dilantik sebagai Presiden pada 2003. Beliau kini merupakan pengerusi Majlis Masyaikh Pergas. Ustaz Hasbi juga pernah berkhidmat sebagai anggota Majlis MUIS, iaitu Badan Pembuat Keputusan Tertinggi MUIS dan anggota Jawatankuasa Fatwa MUIS. Dalam satu kenyataan bertulis kepada pertanyaan Berita Mediacorp, Ustaz Hasbi meluahkan rasa terima kasih atas anugerah tersebut. Menurutnya, ia merupakan satu pengiktirafan negara ke atas sumbangan golongan asatizah kepada negara. Ustaz Hasbi juga merupakan antara pengasas Kumpulan Pemulihan Keagamaan RRG pada 2003 dan kini menyandang jawatan pengerusi bersama. Dalam bidang pendidikan, Ustaz Hasbi pernah berkhidmat sebagai guru, penolong pengetua dan pengetua Madrasah Al-Junid Al-Islamiyah. Beliau sebelum ini turut menerima beberapa pengiktirafan termasuk Bintang Bakti Masyarakat pada 2010 dan Pingat Jasa Cemerlang pada 2018. Sambutan Hari Kebangsaan hari ini nampaknya lebih bermakna bagi sebilangan ibu bapa yang menyambut kelahiran anak mereka hari ini. Terus bersama berita untuk laporannya. Terima kasih kerana setia bersama Buletin Khas Hari Kebangsaan. Menteri Kanan Lee Hsien Loong siang tadi menyertai lebih 1,000 penduduk Ang Mo Kio bagi sambutan Hari Kebangsaan. Acara diadakan di Kelab Masyarakat Teck Ghee.
Selain para penduduk, turut serta ialah para anggota perkhidmatan negara, rakan-rakan masyarakat dan para pelajar dari sekolah-sekolah di kawasan ini. Ia turut diserikan oleh persembahan dari para pelajar dan anggota masyarakat dan acara menyanyikan lagu-lagu kegemaran Perbarisan Hari Kebangsaan NDP. SMD kemudian merasmikan pembukaan semula Pusat Makanan dan Pasar Ang Mo Kio di Blok 409. Sempena perasmiannya ini, robot berkuasa AI turut didedahkan oleh Majlis Bandaran Ang Mo Kio. Robot ini akan mengendalikan kerja-kerja menyapu di kawasan-kawasan awam secara kendiri. Sambutan Hari Kebangsaan hari ini bertambah manis bagi 3 pasangan suami isteri ini yang juga menyambut kelahiran bayi Hari Kebangsaan masing-masing. Ini dia saudara bayi pertama pada 9 Ogos yang dilahirkan tepat pada jam 12.30 malam tadi. Bayi bernama Maya ini dilahirkan di Pusat Perubatan Thomson. Ibu bapanya memilih nama itu kerana ia mudah disebut dalam bahasa Inggeris, Cina dan Sepanyol, iaitu bahasa-bahasa yang ditutur oleh bapanya. It's also a date that everybody will remember and we can always throw parties. So for us, there are many amazing meanings. Sementara pasangan Encik Muhammad Khairul Arifin dan Encik Nur Atika Osman ini pula masih memerlukan masa untuk memilih nama bagi cahaya mata mereka. Anak perempuan kedua mereka dilahirkan sekitar jam 1 pagi di Hospital KK bagi wanita dan kanak-kanak. Bangga lah pasal hari is a national day apa. So kita kind of expected to for her. Yeah. Sebab EDD pun on the 9 August EDD dia on the national day lah 40 weeks. Yeah. Okay. Dan seorang lagi bayi 9 Ogos ialah Muhammad Ijaz Azri yang dilahirkan sekitar 11 pagi tadi. Ibu bapanya, Encik Muhammad Faris Rashid dan Encik Izzah Shazana Maslan berkongsi bahawa anak kedua mereka ini sebenarnya lahir lebih awal daripada yang dijangkakan. Muhammad Ijaz Azri sebenarnya dijadual dilahirkan pada 18 Ogos. Kelahiran bayi ini disambut oleh pakar bidan veteran Dr. Jazlan Yusuf di Hospital Raffles. Bagi Dr. Jazlan, ini tahun ke-26 berturut-turut beliau menyambut bayi Hari Kebangsaan. Cik Shazana sendiri sebenarnya bekerja sebagai seorang jururawat di Hospital Raffles. Menurutnya, kejutan mendapat bayi pada tarikh keramat 9 Ogos ini amat dialu-alukan. Secretly hoping lah yang dia akan keluar dari So, I keep on berbual dengan dia, cakap dengan dia jangan keluar. Mungkin kita keluar hari kebangsaan Singapura. Tentunya saya rasa sangat gembira. It's a new experience for me and my husband as well. Then, for my hopes, mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh, taat pada ibu bapa dia. Dan juga jadi kebanggaan untuk kita lah. Tanya kepada ibu bapa yang menyambut kelahiran bayi mereka tepat pada hari ulang tahun Singapura. Kami akhiri buletin khas Hari Kebangsaan malam ini dengan sedutan NDP yang warna-warni dan cukup gah di Stadium Negara. Sehingga berjumpa lagi saudara dan dari kami di Bilik Berita Mediacorp, Dirgahayu, Singapura. Selamat ulang tahun yang ke-61 untuk negara Singapura. Semoga bertambah maju dan rakyatnya hidup aman dan damai. Happy birthday Singapore. We love you. Happy National Day Singapore. I'm proud to be a Singaporean actually. Selamat Hari Kebangsaan. Pada warga Singapura, selamat Hari Kebangsaan Singapura. Kepada semua, semoga kita go beyond dan maju terus. Semoga selalu hidup di Singapura dengan sentosa, aman dan damai insya-Allah. All the best for Singapore. Majulah Singapura. Selamat Hari Kebangsaan Singapura. Selamat Hari Kebangsaan Singapura.